Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 16 Ogos, anda bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama pagi ini, 4 termasuk 3 individu akan dipanggil polis untuk disoal siasat. Kadar alaun pelatih kerajaan dinaikkan RM900 sebulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memanggil Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzhong, Ahli Perniagaan Kun Yu Yin dan Pendakwa Antarabangsa Dr. Zakir Naik untuk disoal siasat. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata langkah itu diambil ikuran beberapa laporan polis dibuat ke atas 3 pihak terbabit dan siasatan juga sedang dijalankan. Setakat ini beberapa individu lain juga dipanggil untuk disoal siasat selain ada beberapa individu yang sedang dalam pemerhatian PDRM. Tambah Tan Sri Muhyiddin, tindakan lanjut akan diambil termasuk mendakwa mereka yang terlibat di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan jika terdapat bukti yang mencukupi. Kata Tan Sri Muhyiddin lagi, PDRM dengan kerjasama SKMM sentiasa memantau kenyataan yang didapati mampu mengeruhkan keadaan, terutama di media sosial. Dalam pada itu, sejumlah 115 laporan polis telah diterima berhubung isu kehadiran pendakwah Dr. Zakir Naik di negara ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamad berkata pihaknya juga telah membuka kertas siasatan berhubung perkara itu. Ada report yang telah dibuat dan kita juga telah buka IP untuk pertama yang kita sangkut dengan satu report di Gombak dan di samping itu ada lebih kurang ada 115 report on that. Kita telah buka IP 504 ya. Seksyen 504 mengeluarkan kenyataan yang boleh meletakkan keamanan mengancam keamanan. Selasa lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan berkata masalah yang dihadapi kerajaan ialah apabila pendakwah itu tidak boleh dihantar balik ke negara asalnya India kerana bimbang dibunuh. Bagaimanapun, beliau terbuka kepada sebarang cadangan untuk menghantar Dr. Zakir ke mana-mana negara yang mahu menerima penceramah itu. Dan dalam perkembangan sama, polis juga akan memanggil Datuk Lokman Adam dalam masa terdekat ikuran dakwaannya melalui video yang dimuat naik di laman sosial berhubung kes kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran persimpangan Bandar Baru Bangi Sabtu lalu. Kita telah membuat satu laporan polis terhadap Datuk Lokman Adam ni dan kita siasat di bawah Seksyen 504 233 504 dan Seksyen 233. So, kita akan panggil dia dalam masa terdekat dia lah. Kita boleh panggil dia, Seksyen ni kita boleh tangkap dia. Tak boleh tangkap? Okay? 504 kita akan panggil dia dalam masa terdekat ni. Setakat ini, satu kertas siasatan dibuka dan kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Datuk Lokman melalui video berdurasi 7 minit yang dipaparkan di YouTube sebelum ini menggesa orang ramai membuat laporan polis susulan penularan gambar seorang lelaki yang dilaporkan maut dalam insiden kemalangan jalan raya Sabtu lalu. Beliau turut mengaitkan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur dan pegawai penyiasat kes itu berhubung penularan gambar yang dirakam isteri suspek semasa kejadian.
Baik, berita baik untuk penuntut institusi pengajian tinggi yang ingin menjalani latihan praktikal di kementerian, agensi atau jabatan kerajaan apabila kerajaan mengumumkan kenaikan kadar allowance daripada RM300 sebulan kepada kira-kira RM900 sebulan. Perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berkata kenaikan terbabit diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet Anak Muda. Peningkatan kadar allowance lebih 3 kali ganda itu akan mula berkuat kuasa pada 1 September depan. Pada 25 Julai lalu, Syed Saddiq dilaporkan berkata Kabinet bersetuju memperkenalkan semula pembayaran allowance kepada pelatih praktikal yang berkhidmat di bawah kerajaan. Skim pembayaran kepada pelatih akan dinilai mengikut beberapa kriteria yang akan ditetapkan dan ia akan dilaksanakan bagi kemudahan pelatih. Beliau berharap ia akan ditetapkan sebagai satu standard di Malaysia yang merentasi sektor awam dan swasta dalam usaha menetapkan dasar mewajibkan latihan praktikal berbayar. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan menyegerakan bantuan baik pulih rumah kepada mangsa ribut yang membadai utara tanah air Jumaat lalu. Sehubungan itu, agensi berkaitan termasuk Angkatan Pertahanan Awam APM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu segera membuat laporan penilaian kerosakan berkenaan. Agensi tertentu seperti Lembaga Zakat Negeri turut diseru agar segera beri bantuan terutama kepada golongan asnaf yang menjadi mangsa ribut. Cuma dalam masa yang sama juga kita mintalah agensi-agensi terlibat untuk menyegerakan bantuan dan baik pulih ini supaya mangsa tidak lama tinggal di rumah saudara mara. Ini menimbulkan ketidakselesaan satu. Yang keduanya, kalau keadaan rumah yang masih elok, cuma bumbung rosak. Jadi kalau lambat dibaiki, maka kerosakan akan bertambah. Setakat ini 1,808 rumah direkodkan mengalami kerosakan terutama pada bahagian bumbung dan angka itu semakin meningkat setiap hari. Paling terjejas di Kuala Muda membabitkan hampir 500 rumah. Bantuan akan disalurkan ialah wang ihsan RM500 serta 2 bentuk bantuan baik pulih rumah bagi kerosakan kecil dan rosak teruk. Tiada permintaan daripada Ireland untuk melakukan proses bedah siasat kedua terhadap Nora Ann Quirin. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata pegawai polis dari Perancis yang memantau bedah siasat oleh sekumpulan pakar patologi tempatan di Hospital Tuanku Jaafar HTJ berpuas hati dengan keputusan itu. Datuk Muhammad berkata demikian sebagai mengulas laporan media asing yang mendakwa Ireland mahu melakukan bedah siasat kedua selepas pengumuman polis semalam bahawa tiada unsur jenayah dalam kematian Nora Ann. Proses bedah siasat Nora Ann, 15 tahun, dikendalikan oleh pakar patologi forensik Hospital Kuala Lumpur HKL Dr. Siu Shu Feng dan pakar forensik HTJ Dr. Hanif Muhammad. Nora Ann disahkan mati akibat kebocoran usus yang berpunca daripada tidak makan untuk tempoh panjang selain akibat tekanan berpanjangan. Lima sekeluarga termasuk 3 kanak-kanak terperangkap di dalam kemah akibat arus deras di Pusat Rekreasi Sungai Tekala, Semenyih, Selangor. Dalam satu kenyataan, Ketua Palai Bomba dan Penyelamat Semenyih, Muhammad Darul Azrin Muhammad Desa berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 5.37 petang semalam. 8 anggota termasuk pasukan bomba bantuan PBB bersama 1 jentera dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba, pihak bomba mendapati 5 mangsa terperangkap telah diselamatkan orang awam. Operasi mencari dan menyelamat turut dilakukan di sekitar kawasan berkenaan bagi memastikan tiada mangsa lain terperangkap. Kesemua mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Tadi ada mangsa terperangkap. Betul-betul dalam ni. Melastik ke arah kereta, baring di atas jalan raya, menyelerakkan barang di kedai serta mengeluarkan kata-kata kesat. Itu tindakan biadab dilakukan oleh sekumpulan remaja lelaki di sekitar Anggerik Ceras Ibu Negara hingga mengundang kemarahan orang ramai. Malah video perbuatan mereka itu turut tular di media sosial selepas dikongsi di laman sosial Facebook. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Moksin Muhammad Zon berkata, setakat ini pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung kejadian. Katanya polis akan mengambil inisiatif dengan melakukan rondaan lebih kerap oleh unit kereta peronda Polis MPV dan unit rondaan bermotosikal URB di lokasi tersebut. Kau.
Orang gila. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki akan kembali menyambung tugas bermula minggu hadapan. Perkara berkenaan disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya dalam satu kenyataan sekaligus menafikan laporan sebuah portal yang mendakwa akan berlaku perubahan dalam SPRM. Dalam kenyataan itu, Latifah berkata laporan itu disifatkan sebagai tidak berasas dan tidak patut. Hal yang demikian tegasnya, Datuk Seri Azam Baki keluar dari hospital malah memasuki pejabat sejak semalam dan dijangka kembali bertugas pada 22 Ogos depan. Terdahulu, portal terbabit mendakwa perubahan dijangka berlaku dalam kepimpinan tertinggi SPRM susulan cuti sakit timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasinya. Berdasarkan laporan itu, Datuk Seri Azam dikatakan dimasukkan ke Hospital Putrajaya bulan lalu. Namun selepas beberapa hari beliau dibenarkan pulang, pegawai kanan itu dilaporkan pingsan dan dikejarkan ke unit rawatan rapi. Organisasi media di negara ini perlu lebih peka dan mengambil berat akan keselamatan serta kesihatan kaki tangan masing-masing, terutamanya mereka yang bertugas di lapangan. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Tan Sri Lilam Tai berkata, pengamal media terdedah kepada pelbagai penyakit dan bahaya lain ketika membuat liputan bencana alam atau wabak penyakit, selain berhadapan dengan kemungkinan tercedera atau terbunuh apabila dihantar ke kawasan peperangan atau konflik. Kerana saya yakin kalau pihak majikan dapat melabur di dalam aspek keselamatan para pekerja itu mereka, pada akhirnya ia akan mendatangkan banyak faedah lah. Faedah dari aspek bahawa insiden kemalangan pekerjaan dapat dikurangkan, mereka boleh bertugas dengan lebih semangat yang tinggi, mereka bolehlah menjadi lebih produktif dan itu sebagainya. Sehingga kini, amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP yang baik dalam kalangan pengamal media nyata masih rendah dan tahap kesedaran mereka perlu ditingkatkan. Lebih mengecewakan, masih ada majikan yang menganggap amalan berkenaan sebagai isu remeh. Tan Sri Lee berkata demikian setelah melancarkan program latihan pasport keselamatan media MSP yang dihadiri lebih 100 pengamal media pelbagai agensi di ibu negara semalam. MSP ialah modul e-pembelajaran hybrid yang pertama di mana peserta boleh belajar secara dalam talian sebelum menghadiri kelas dan mengambil peperiksaan bagi mendapatkan pasport keselamatan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Amerika Syarikat meminta pihak berkuasa Gibraltar agar menahan kapal tangki Iran yang memicu ketegangan di teluk itu. Mahkamah Agung Wilayah di luar negeri Britain baru-baru ini membuat keputusan untuk melepaskan kapal Grace 1, namun Jabatan Keadilan Amerika Syarikat memohon kapal itu dirampas kembali. Rayuan Washington itu dibuat atas beberapa tuduhan yang kini dipertimbangkan. Bagaimanapun, kapten dan 3 orang pegawai dari kapal itu dibebaskan secara rasmi tanpa sebarang tuduhan. Kapal tangki itu dirampas oleh polis Gibraltar dan pasukan khas Britain pada Julai lalu. Ia disyaki membawa minyak ke Syria yang melanggar Sekatan Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Beberapa penerbangan di lapangan terbang Shannon di barat Ireland terpaksa dihentikan sementara selepas kebakaran berlaku pada sebuah pesawat yang berada di landasan. Jurucakap kumpulan Shannon dalam satu kenyataan berkata perkhidmatan kecemasan lapangan terbang berada di tempat kejadian dan memadam terlebih dahulu kebakaran di luar pesawat terbabit. Semua penumpang dan anak kapal dilaporkan keluar dengan selamat dan dipindahkan ke bangunan terminal tanpa sebarang kecederaan. Pesawat Boeing 767-300 milik Omni Air International itu adalah pesawat sewa Amerika Syarikat yang menjadi penerbangan khusus untuk kaki tangan kerajaan dan tentera. Sehingga kini tiada maklum balas diterima berhubung anggota tentera yang berada di dalam pesawat. Lapangan terbang berkenaan menjadi hub kontroversi di Ireland kerana menyediakan kemudahan kepada pergerakan tentera udara Amerika Syarikat selain memberi sokongan logistik untuk operasi di luar negara. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Baik, kita kembali dengan laporan sukan. 14 pemain badminton negara berlepas ke Basel, Switzerland malam tadi membawa cabaran Malaysia ke kejuaraan dunia BWF 2019. Tanpa kelibat Datuk Lee Chong Wei, harapan kini terarah kepada barisan pemain beregu negara yang menunjukkan prestasi memberangsangkan sejak awal tahun ini. Tidak mustahil Malaysia mampu memberi saingan hebat dengan gandingan pemain kebangsaan dan profesional dalam acara beregu yang mewakili negara untuk edisi kali ini. Dalam kategori beregu lelaki, Malaysia membariskan 4 beregu termasuk 2 beregu profesional iaitu Aaron Chia, Soh Woo Yik, Ong Yu Sin, Teo Ee Yi, Goh Vishem, Tan Wee Kiong dan Arif Latif Azrin Ayub. Begitu juga kategori beregu campuran diwakili 2 beregu kebangsaan Goh Sun Huat, Chevon Jamie Lai dan Tan Kian Meng, Lai Pei Jing serta beregu profesional Chan Peng Sun, Goh Liu Ying. Turut sama 2 beregu wanita Vivian Hu, Yap Cheng Wen dan Chow Mi Kwan, Lee Meng Yen. Bagi jurulatih beregu campuran Chin Yi Hui, pemain perlu mencabar diri untuk melepasi sekurang-kurangnya peringkat ketiga. Secara realistik, sudah pasti pertemuan dengan pemain di ranking lebih tinggi bukan sesuatu yang mudah. Namun Yi Hui tidak mahu pemain mengalah. Sebaliknya, berusaha memberi saingan kepada lawan. Mana-mana satu opponent pun juga tough lah. Especially kalau ranking top 25 sampai 30 pun ada fight juga. Sekarang tak macam dulu itu standard beza sangat. Sekarang standard lebih kurang. Sementara itu, Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing bertekad untuk melangkah sekurang-kurangnya ke suku akhir. Ini adalah kali ketiga penampilan mereka di kejohanan dunia dan pastinya pasangan ini mahu mencatat rekod berbeza. Berbanding tahun lalu, mereka tersingkir pada pusingan kedua dan untuk edisi kali ini hadir sebagai pemain ranking ke-14 dunia. In every tournament, memang I tak nak pressure myself sangat, so I really do it step by step lah, match by match. Pressure mesti ada, tapi sebagai atlet lah, kita kena biasakan tukar itu pressure jadi motivation. Kejohanan dunia BWF akan membuka tirainya 19 Ogos ini dengan 5 aksi pemain negara pada pusingan pertama. Sementara 6 lagi mendapat bye dan akan memulakan aksi pada pusingan kedua pada 20 Ogos. Malaysia, balik! Malaysia, balik! Malaysia, balik! Baik, sementara itu menjelang Tamasya Sukan SEA 2019 yang hanya berbaki kurang 4 bulan lagi, Persatuan Badminton Malaysia BAM antara yang paling awal mengumumkan senarai 20 pemain yang akan membarisi skuad badminton negara. Mengetuai kali ini ialah pemain nombor 1 negara Lee Zijia selain penyertaan 2 muka baru Lim Chong King dan Aidil Soleh Ali Sadikin. Penyenaraian 2 pemain muda Lim Chong King dan Aidil Soleh Ali Sadikin yang akan mengiringi Lee Zijia dan Sung Ju Ven dalam kategori perseorangan lelaki dilihat bertepatan dengan program pembangunan yang diatur BAM. Menurut pengarah kejurulatihan Wong Chung Han, barisan pemain kali ini lebih kepada penampilan skuad campuran dengan pendedahan kepada pemain muda memandangkan Sukan SEA adalah platform terbaik untuk menimba pengalaman. Selain Zijia dan gandingan beregu Aaron Chia, Soh Woo Yik dalam skuad lelaki, pasukan wanita negara pula menampilkan pemenang emas Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur, Goh Jin Wei yang bakal turun mempertahankan gelaran juara. Jin Wei pastinya sekali lagi menjadi taruhan skuad badminton negara untuk meraih emas, namun bakal berdepan cabaran sukar, terutamanya menerusi pemain-pemain Thailand dan Indonesia. Bagaimanapun, keyakinan BAM tetap tinggi menerusi sasaran 2 pingat emas yang diletakkan persatuan pada Tamasya di Filipina kali ini. Piala Cabaran 2019, jaringan hat-trick Paulo Josue membantu Kuala Lumpur merekod kemenangan sulung dalam perlawanan keduanya setelah menewaskan Selangor United 3-1 dalam aksi kumpulan B. Kuala Lumpur dan Selangor United turun memburu mata penting di Stadium KLFA Ceras selepas kalah dalam perlawanan pertama kumpulan sebelum ini. Minit ke-13, tuan rumah ceria memperoleh gol pembukaan hasil penyudah Paulo Josue. Selangor United ketinggalan 0-2 pada separuh masa pertama apabila Josue sekali lagi mencatat nama selaku penjaring 6 minit sebelum permainan berhenti rehat.
Minit ke-79, Selangor United cuba menyalakan kebangkitan dengan merapatkan jurang hasil gol Nur Syamil Abdul Ghani. Namun peluang itu terus lebur selepas Josue menghampakan lawan menerusi gol ketiga Kuala Lumpur pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan hat-trick. Ianya 3 mata pertama buat The City Boys manakala Selangor United kecundang buat kali kedua. Baik, dengan itu sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat dan Assalamualaikum.